Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. InsyaAllah kita sambung tuan-tuan, kita akan sambung masih lagi dalam kaifiyah ataupun tata cara tayammum dengan sebab sakit. Tata cara tayammum dengan sebab sakit, ataupun bahasa lain kita panggil tata cara tayammum dengan sebab sakit yang tidak boleh kena air. Ada berapa kes? Ada 4 kes. Secara detailnya ada 4 kes. Jadi malam ni kita akan bincang kes yang kedua dan ketiga, kita combinekan sebab dia konsep yang sama. Ada 4 isu ni, 4 kes ini. Kes yang pertama dia mudah saja, kes yang kedua dan ketiga ni kita combinekan kerana konsep yang sama. Kes yang pertamanya, sekiranya kesemua anggota, 4 anggota wuduk, kita bincang anggota wuduk dan anggota tayammum. 4 anggota wuduk tidak boleh kena air. Kesemua ataupun seluruh anggota wuduk, 4 anggota wuduk tak boleh kena air. Ataupun yang kedua, seluruh badan tak boleh kena air. Ini pada tayammum kerana mandi wajib. Jadi cara dia, tata cara dia mudah saja. Macam mana? Tak perlu kita ambil wuduk, kita terus ambil debu, menggunakan debu tanah, tayammum terus. Kenapa? Kerana semua keempat anggota wuduk tidak boleh kena air walaupun sedikit. Ini isu yang pertama. Dia lebih mudah isu yang pertama. Apabila semua juzub ataupun semua anggota, 4 anggota tidak boleh kena air, maka tata cara dia kita ambil debu, kita tayammum. Okey, satu. Kes yang kedua. Kes yang kedua ini dia perlukan kita fokus, dia agak complicated. Kerana apa? Kerana package tayammum dan wuduk. Ini dipanggil dalam mazhab Imam Syafi'i tuan-tuan, yang tidak ada dalam mazhab lain, iaitu package tayammum dan wuduk. Adapun Hanafi, Maliki, dia lebih mudah. Kalau sakit saja dapat 6 ciri itu, 6 ciri sakit, kita checklist. Salah satu daripada 6 ciri itu boleh kita tayammum, maka kita terus tayammum tanpa kita berwuduk. Itu mazhab lain. Adapun mazhab kita, dia kena package. Apa package macam mana? Isu kedua ini dan isu ketiga combinekan. Apa isu kedua? Isu kedua, sebahagian anggota wuduk, tak boleh kena air. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya sebahagian boleh kena air, sebahagian lain tak boleh kena air. Contoh apa? Contoh anggota wuduk ada 4. Muka, seluruh tangan hingga siku. Yang ketiganya kepala, yang keempat kaki. Isu dia ialah sebahagian anggota tidak boleh kena air dan sebahagian boleh kena air. Mana contoh dia? Contoh dia 2 anggota yang tak boleh kena air, 2 anggota boleh kena air. Tata cara dia macam mana? Tata cara dia, anggota yang tak boleh kena air, kita mesti dipackagekan dengan tayammum. Inilah yang kita nak bincang. Macam mana package tayammum, wuduk dan tayammum. Tak boleh terus tayammum. Itu tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i, kerana dia agak detail. Imam Syafi'i, tempat ataupun anggota wuduk yang boleh tayammum, yang boleh kena air, mesti diwudukkan. Yang tak boleh kena air, mesti ganti. Ganti dengan apa? Ganti dengan debu tanah. Kita dah bincang tuan-tuan bulan lepas, dah bincang minggu lepas. Macam mana cara dia? Hari ini kita detailkan satu persatu.
muka tak boleh kena air. Contoh yang kedua tangan, contoh yang ketiga kepala, contoh yang keempat kaki. Tuan guru dia detailkan satu-satu contoh. Macam mana kita 3 hari lepas, contoh dia muka tak boleh kena air. Muka tak boleh kena air, tangan boleh kena air, kepala boleh kena air, kaki boleh kena air. Tata cara dia, muka ini kita tayamum. Kemudian selepas kita selesai tayamum, kita ambil wuduk di mana? Wuduk kita mula di mana? Wuduk kita mula di tangan hingga siku. Settlekan dulu tayamum. Macam mana tayamum nak settlekan? Ambil debu tanah, letak di muka. Ambil debu tanah, letak di tangan hingga siku. Settle satu tayamum. Apabila satu tayamum settle, kenapa? Kerana ganti niat. Niat kita dah sebut niat. Tapi kita akan ulang balik niat. Cara niat, dia ada flow dia. Niat ini ada 3 flow. Kita mesti ikut dia punya flow dia. Pilih 1, 2, 3. 1 turun ke bawah boleh. 2 boleh turun ke bawah. 1 dia tidak boleh ke atas. Yang ketiga tu dia tak boleh ke atas. 1, 2, 3 itu cara niat. Tapi kita akan ulang balik. Kita niat apa tuan-tuan? Niat ketika tayammum, kita tayammum ganti muka. Muka tak boleh kena air, maka terlintas di hati kita tayammum kerana ganti muka ataupun anggota muka tak boleh kena air. Itu cara niat tayammum. Selepas settle tayammum, kemudian kita ambil wuduk. Di mana nak basuh dulu? Muka tak boleh kena air, maka kita mula dengan tangan hingga siku. Maka niat menghadas di mana? Bukan niat di muka. Kenapa muka tak boleh niat? Kerana niat di muka tak boleh basuh. Sebab itulah dia bertukar niat. Ada 4 tempat niat mengangkat hadas. Kalau hadas dipekehkan dengan wuduk tuan-tuan, niat dia ada kalanya niat di muka, ada kalanya di tangan hingga siku, ada kalanya niat di kepala, dan last kali niat ialah di kaki. 4 jenis niat mengangkat hadas. Kalaulah isu kedua dan ketiga sama je. Isu kedua dan ketiga sama, iaitu package dengan wuduk. Kita niat apa dia tuan-tuan? Sapu tangan hingga ke siku, aku mengangkat hadas kecil. Niat di tangan. Kemudian teruskan kepala sapu. Kemudian last sekali kaki. Ni kita cerita yang wajib. Kemudian yang sunat tu kita buatlah. Kita cerita yang wajib saja. Last sekali. Maknanya tuan-tuan, tata cara kita satu tayamum, satu wuduk. Dia panggil package tayamum dan wuduk. Ini yang basic. Contoh yang basic. Yang detail di belakang isu keempat itu lebih detail tuan-tuan. Dia ada satu wuduk, dia ada 3 tayamum. Ada satu wuduk, ada 2 tayamum. Satu wuduk, ada 4 tayamum. Kenapa? Kerana isu yang keempatnya ialah isu tayamum ataupun isu orang yang ada balutan pada anggota wuduk. Kita luka, maka kita balut. Maka dia ada kes yang keempat. Yang kita nak combine malam ni kes yang kedua dan ketiga. Kita satukan. Apa dia kes yang kedua kita sebut tadi? Kes yang kedua ni tuan-tuan, anggota, sebahagian daripada anggota wuduk tak boleh kena air dan sebahagiannya boleh kena air. Sebahagiannya boleh kena air, sebahagian tak boleh kena air. Ini isu dia. Satu lagi isu, dia sama je konsep dia. Apa dia? Yang ketiga tuan-tuan. Isu ketiga, sebahagian juzub lain. Tapi konsep sama saja. Sebahagian juzub anggota tak boleh kena air, sebahagian juzubnya boleh kena air. Konsep sama. Contoh apa tuan-tuan? Muka sebelah tak boleh kena air, sebelah lagi boleh kena air. Tangan, separuh tangan tak boleh kena air, separuh lagi boleh kena air. Kaki, separuh kaki tak boleh kena air tuan-tuan, separuh kaki boleh kena air. Cara dia sama. Tempat yang boleh kena air kena wudukkan, dan tempat tak boleh kena air kena ganti dengan tayamum. Tak boleh nak terus kepada anggota lain. Itu dia punya formula dia. Formula dia tuan-tuan, kalau luka sebahagian. Ini bukan isu jabirah, bukan isu balutan. Balutan nanti kita akan letak last sekali. Contohlah tuan-tuan, muka, luka sedikit saja. Di muka, tuan-tuan pergi klinik, kemudian doktor kata kena balut lah. Kena tampal lah. Doktor kata kena tampal. Maka tampal ini doktor kata tak boleh buka. 2 hari tuan-tuan jangan buka. Tanya doktor, doktor kalau buka kenapa? Dia kata buka lambat sembuh. Okey, dapat ciri. Kita bincang checklist, 1 daripada 6 ciri kita dapat, boleh tayamum. Salah satu cirinya tuan-tuan, kalau kena air lambat sembuh. Kalau kena air lambat sembuh. Atau kalau kena air sakit. Atau kalau kena air bertambah sakit. Itu ciri-ciri dia yang kita boleh checklist untuk apa? Untuk kita pastikan bahawa luka ini boleh ditayamum. Maka kita nak tayamum. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, bukan isu jabirah, bukan isu balutan. Itu biar dulu.
Kita tak balut pun, tapi tak boleh kena air. Kalau tak balut, tak boleh kena air. Debu tanah boleh? Ya, boleh debu tanah. Maka tempat yang debu boleh tuan-tuan, sebelah ini air boleh, sebelah ini tak boleh kena air. Maka sebelah ini mesti alternatifnya, penggantinya ialah debu. Cara dia, sama konsep dia. Kita tayamum dulu, kemudian selepas tayamum kita ambil wuduk. Lepas tayamum tuan-tuan, kita tayamum tempat yang seluruh kawasan muka. Seluruh kawasan muka kita tayamum. Jangan tayamum tempat ni saja. Jangan buat betul lurus bendul tuan-tuan. Dia kata ini saja yang tak boleh kena air. Kena ganti tempat ni lah. Tayamum kan anggota dia ada dua. Mana anggota tayamum? Muka dan tangan. Maka seluruh muka kena bagi debu. Tata cara kita akan bincang tuan-tuan. Tata cara dia berbeza dengan wuduk. Tayamum ini dia pengganti saja. Dia bukan real. Real yang kena, orang panggil kena betul-betul follow dia punya terma sah wuduk. Adapun tayamum tidak. Tayamum ni dia panggil pengganti, hanya syarat. Sebab itu tayamum kita tidak sunat untuk meratakan. Tuan-tuan, tayamum ni dia sebagai simbolik saja. Macam mana cara? Itu kita akan ulang. Cuma ini preview saja. Preview awal tak? Jangan jual produk lah. Jadi kaki bisnes ni dia memang dia campur lah. Ini tuan-tuan, niat ada dua. Satu, okey, letak macam tu saja. Clear. Tak perlu, tak sunat pun. Buat macam pakai body, pakai foundation. Ini ada juga orang dia terkeliru dengan wuduk. Wuduk ya sunat. Wuduk tuan-tuan sunat dan afdal tuan-tuan menyelati. Kalau tangan ini menyelati. Ini sunat wuduk. Sunat itu sekiranya air boleh sampai. Kalau kita tak menyelati, maka sunat kita menyelati. Tetapi kalau air tak sampai di celah-celah ini, wajib menyelati. Itu hukum wajib dan hukum sunat berbeza. Sekiranya air boleh sampai, kita letak bawah shower, air masuk celah-celah, maka sunat kita menyelati. Tetapi pada tayamum tak perlu, tak sunat. Simple saja. Okey. Tak perlu nak confident lagi. Ni di tempat-tempat ni kan biasa orang wah-was. Wah-wah ni tak puas hati. Tu wah-wah. Ni dia akan buat macam ni. Di sini dia kata tak sunat. Kalau nak buat tak menjadi kesalahan lah. Jangan tuan-tuan klaim pula. Dah dia nak buat biarlah. Ya betul, biar. Jangan halang dia. Nak cerita tak sunat. Jadi bagi kita orang fiqh minded, kalau tak sunat rugi. Kita bagi kita yang ada income saja. Kita buat benda yang ada income. Ikan apa dia? Ikan pahala. Kalau benda yang tidak ada pahala, tak ada bayaran pahala, jangan buat. Dia rugi saja. Rugi apa dia? Rugi masa, rugi tenaga. Penat letih tanpa ada bayaran. Itu minded fiqh. Kita kena ada fiqh minded supaya tidak rugi hidup kita, tidak rugi umur kita. Baik, settle tuan-tuan. Jadi tempat ni okey, settle semua. Ganti. Selepas tuan-tuan tayamum, baru jangan mula lagi basuh tangan. Kenapa? Kerana kita buka yang tempat separuh boleh basuh. Kan separuh ini boleh basuh muka, maka kena basuh separuh. Basuh muka separuh dan niat di sini. Saja aku mengangkat hadas kecil. Di sini tak boleh kena air, tak apa. Dah diganti dengan wuduk. Kalau clear dah? Clear. Apabila clear tuan-tuan, ingat formula saya ulang 2-3 hari lepas. Formula dalam bab wuduk dan tayamum sama saja. Apa dia? Apabila clear satu fardu, baru boleh pindah ke fardu lain. Ingat, kalau tak clear, kalau tak sah, tak boleh kita pindah. Sebab itulah kenapa tuan-tuan, kalaulah kita dah tayamum tapi separuh muka boleh kena air, tak boleh kita nak pindah basuh tangan, tak boleh. Kenapa? Pindah pun tak sah. Kerana kita masih tak settle sebahagian daripada tempat yang boleh kena air. Maka kena wudukkan sebahagian ini, barulah tuan-tuan boleh pindah tangan hingga siku. Kesimpulan tuan-tuan, isu kedua dan isu ketiga, praktikal, konsep praktikalnya sama. Baik. Yang keempat kita akan bincang akan datang di detail. Isu keempat apa dia? Isu orang yang ada balutan pada anggota wuduk. Sama ada keempat-empat wuduk ada balutan, ataupun sebahagian daripada anggota wuduk ada balutan. Tata cara dia macam mana? Dia lebih detail. Tapi sama package wuduk dan tayamum. Kita terus tuan-tuan, kita dah tahu dah kerangka, dah nampak yang kita nak bincang ini. Isu kedua dan ketiga kita combinekan. Isu dia sebahagian tak boleh kena air dan sebahagian boleh kena air. Baik.
Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala 68 tuan, 68 perenggan di bawah. Perenggan last sekali, dan jika tiada boleh kena air pada sekalian muka jua. Ini isu kedua. Sebahagian tak boleh kena air, sebahagian boleh kena air. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian muka, maksud tuan-tuan seluruh muka tak boleh kena air. Ini isu kedua. Kalau sebahagian boleh, sebahagian tak boleh, itu isu ketiga. Baik, dan jika tiada boleh kena air pada sekalian kawasan muka, tidak ada sedikit ruan pun yang boleh kena air. Tapi kalau ada sedikit ruan tuan-tuan, dagu boleh kena air, maka wajib dia tayammum dan wuduk. Walaupun kita kata contoh 2 inci saja di dagu dia boleh kena air, maka wajib tayammum dan pakejkan wuduk di sini, baru boleh pindah ke basuh tangan hingga siku. Ini isu dia, seluruh kawasan muka, sedikit ruan pun tidak boleh kena air. Maka tata cara dia, maka hendaklah tayammum niat. Dia ajar sekali niat. Macam mana niat dia? Sahaja aku tayammum mengharuskan sembahyang fardu, ataupun sembahyang sunat, ataupun sentuh Quran. Ini kita pilih. Atau ni pilihan. Jadi 3 level tuan-tuan, kita pilih pertama, kedua, ketiga. Atau kalau tuan-tuan nak fikirkan paling simple, tuan-tuan pilih apa dia? Pilih level pertama. Kerana level pertama dia boleh buat sampai ke bawah. Pilih apa dia? Pilih mengharuskan sembahyang fardu. Ganti basuh muka. Kena clear tuan-tuan, 2 item ni wajib. Niat ni tuan-tuan, kalau kita tayammum ganti tempat tak boleh kena air, niat dia kena clear 2 item. Item pertama apa? Mengharuskan. Mana-mana level kita pilih. Contoh tuan-tuan, kita pilih level pertama. Apa dia level pertama? Mengharuskan sembahyang fardu. Mana boleh buat sunat banyak mana pun, dan boleh sentuh Quran selagi mana tak batal wuduk. Cuma formula dia kena ingat tuan-tuan, 1 fardu, 1 tayammum, 1 fardu. Tapi sunat boleh banyak mana pun, dan sentuh Quran boleh lama mana pun. 1 item yang wajib. 1 lagi tuan-tuan, item wajib apa dia? Mesti clear. Apa dia clear? Ganti anggota mana yang kita tak boleh kena air. Ganti tak boleh kena air. Mana? Di sini ganti basuh muka. Maka kesimpulan dia apa yang kita terlintas di hati kita, aku tayammum mengharus sembahyang fardu, ganti tak boleh basuh muka. Tu ganti basuh muka. Itu saja, terlintas ganti muka tuan-tuan. Kita ingat terlintas mengharus sembahyang fardu dan ganti basuh muka. Kemudian selepas dia niat, dia tayammum, kemudian dia niat, selepas itu apa yang dia perlu buat? Kemudian selepas itu wajib ia basuh tangan. Baru mula tangan hingga siku. Kenapa tak basuh muka tuan-tuan? Kerana muka sedikit ruang pun tak boleh kena air. Tak perlu basuh muka. Terus kepada basuh tangan. Kemudian wajib ia basuh tangan dan wajib ia niat. Kalau basuh tangan tak ada niat tuan-tuan, tak sah wuduk dia. Apabila tak sah wuduk, tayammum juga tidak sah. Kenapa? Kerana ini tayammum dipakejkan dengan wuduk. Kalau tayammum tanpa pakej wuduk, sah. Tapi kalau tayammum dipakejkan dengan wuduk, mesti dua-dua ada niat. Tayammum kena ada niat dan wuduk kena ada niat. Silap niat tayammum ataupun terlupa niat wuduk, maka tidak sah. Kenapa? Kerana ini pakej tayammum dan wuduk. Wajib, sebab tu dia kata wajib. Dan wajib ia seseorang itu niat. Bila niat? Tak kala ni ketika. Niat itu ketika basuh tangan. Niat basuh tangan hingga siku, ketika tu dia niat. Biasanya tuan-tuan, tempat niat wuduk ini, setiap ibadat ini dia ada tempat niat dia. Ini dia punya basic tuan-tuan dalam ibadat. Basic dia apa dia? Basic dia ada niat. Lagi pula, niat ini dia ada 7 subtopik. 7 subtopik ini apa dia tuan-tuan? 1 daripada 7, tempat niat. Setiap ibadat ini ada tempat niat dia. Dan tempat niat dia tuan-tuan mengikut tata cara masing-masing. Sebab tu tuan-tuan, masa kita sebelum duduk dalam majlis ilmu, kan majlis ilmu ini ibadat yang besar, seperti tuan-tuan solat, seperti tuan-tuan apa nama ini, kalau muamalah, seperti ibadat, seperti ibadat, apapun ibadat.
Maka ketika mana kita berada dalam majlis ilmu, tempat dia bila niat, dia majlis ilmu ini agak dia punya orang panggil agak ruannya luas. Dia tak rigid macam solat dalam takbiratul ihram. Kalaulah tayamum, ada dua tempat. Tak akan bincang ketika letak debu, ketika ambil debu, dan ketika letak debu di muka. Dua tempat sekurang-kurang. Kalau 3 lagi okey, kalau 4 lagi okey. Tapi sekurang-kurangnya mesti ada 2 tempat. Kalau tayamum, kalau wuduk tuan-tuan satu tempat saja, wuduk biasa tanpa pakej tayamum, dia satu tempat. Bila? Iaitu ketika air kena di muka. Itu dipanggil tempat dia. Kalau kita belajar, tempat dia ketika kita berada dalam majlis ilmu, terlintas di hati kita, aku belajar kerana perintah Allah Ta'ala. Kenapa kita menuntut ilmu tuan-tuan? Bukan kerana orang lain, bukan kerana kita free, bukan, tapi kerana perintah Allah Ta'ala, tuntutan. Itu dipanggil lillahi ta'ala. Lam pada lillah itu dipanggil lan lil amri ataupun lan lil imtithal. Kerana perintah wajib daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib niat ketika basuh tangan. Macam mana nak niat? Niat sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, atau sahaja aku mengambil wuduk, atau ni pilih, jangan combine tuan-tuan. Kalau combine dan wawul ma'ana, dan ini atau pilih, jangan tersilap faham. Atau aku mengambil wuduk ataupun aku mengangkat hadas. Tolonglah. Apabila atau sama, pilih je yang mana. 5 kupang dengan 5% tuan-tuan, sama saja. Ataupun sahaja aku mengambil wuduk. Kenapa dia tak sebut kerana Allah Ta'ala tuan-tuan? Ini item yang wajib saja dia sebut. Kalau kita semayan tuan-tuan, ada 5 item, ada 3 wajib, 2 sunat, ataupun detailnya 6. So semayan wajib, semayan sunat dia ada item-item dia. Ini dia panggil ciri niat, dia panggil rukun niat kan. Yang ni pula sahaja aku mengambil wuduk, itu wajib. Sahaja aku wajib, apa dia? Aku buat apa? Mengambil wuduk. Ataupun dalam versi lain, sahaja aku mengangkat hadas. 2 saja. Sahaja aku mengangkat hadas. Itu hadas kecil kena nyata, silap. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Kerana hadas ada 2, ada besar dan kecil. 2. Kerana Allah Ta'ala sunat. Tuan-tuan tak sempat untuk nak matching dengan hati kita ni ketika kita buat. Tak terlintas kerana Allah Ta'ala. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa? Kerana Allah itu sunat ditambah. Macam kita usalli fardal isya 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ada 3 item sunat, 3 yang wajib. Mana sunat tuan-tuan? Sunat dia usalli, tu sunat. Farda sunat. Silap. Usalli wajib, farda wajib, isya wajib. 3 item wajib. 3 lagi itu sunat. Maksud apa? Maksud kalau tuan-tuan Allah sebelum bar 3 saja sempat, 3 lagi di luar bar, di luar selepas bar, maka dapat pahala wajib, tak dapat pahala sunat. Kenapa? Kerana yang sunatnya apa dia? Di belakang itu sunatnya ialah raka'atin. 4 raka'atin sunat, adaan sunat, lillahi ta'ala sunat. 3 sunat, 3 wajib. Untuk dapat pakejikan pahala full, wajib dan sunat, sempurnakan. Bila? Di dalam takbir. Kerana tempat dia dalam takbir. Apa makna dalam takbir? Mula A sebelum Ra. Allahu Akbar. Baru A, baru pakejikan 5 item. 3 complete. Maknanya kita akan dapat pahala wajib dan dapat pahala sunat. Itu cara dia. Terlintas di hati kita sahaja aku. Aku apa? Sembahyang. Sahaja aku sembahyang. 1. Sembahyang apa dia? Fardu. 2. Fardu apa? Fardu banyak, ada 5 fardu. Ta'yinkan fardu isya cukup tuan-tuan 3. Qasa, ta'arud, ta'ayun. Kemudian di belakang itu sunat. Apa yang sunat? 4 rakaat. Kenapa tak jadi wajib? Memang isya 4 rakaat. Tak perlu nyata 4. Dia tak akan jadi 5. Kotlah tak boleh ustaz tak nyata 4. Kenapa takut jadi 5? Dia yang tambah jadi 5, terlupa. Kalau terlupa tak apa. Kalau tak terlupa memang tak sah. Yakin 5. Yang saya pernah ceritakan kat mana saya lupa. Jadi isu, jadi kes tempat saya mengajar tu.
Dia sembahyang 5. Tu imam tak apa, tak batal kerana tu imam terlupa. Tapi makmum di belakang ini ada dua kumpulan. Ada yang pertamanya mufaraqah. Kenapa mufaraqah? Kerana dia yakin bahawa imam dah 5. Tapi ada sempulan lagi sami'na wa ata'na. Apa yang imam buat betul, tak boleh mufaraqah dengan imam, terus sambung. Lepas tu orang tanya dia, pakaklah sembang satu dua firqah, dua kumpulan hak mufaraqah, sembahyang teruskan siap sembahyang seorang diri. Ada satu lagi kumpulan yang terus naik ke rakaat yang kelima. Ada satu kumpulan yang minoriti, tuan-tuan. Apa dia minoriti? Yang duduk tunggu. Ini golongan kaki-kaki yang mengaji saja. Tunggu, tuan-tuan. Ini penting kepada ilmu. Ilmu memandu setiap praktikal kita dalam ibadah. Ilmu memandu setiap praktikal kita di luar daripada ibadah. Ini penting dan mahal di value ilmu. Walaupun kita tidak ada standard. Apalah standard duduk pas mengaji duduk lagi. Yang standardnya jom ngeter di kedai mamak. Itu standard dia. Ini tak standard je ni, duduk buat apa macam ni. Ada bayaran? Tidak ada. Nazir tak bayar pun pada kita. Kalau nazir bayar, standard lah. Tapi dia tak nampak yang sebenarnya kita standard di sisi Allah Ta'ala sangat besar. Di sisi Allah Ta'ala value dia, pahala dia sangat besar, sehingga Allah mengutuskan dua gerombolan malaikat yang kita tak nampak. Kiri kanan kita dikelilingi oleh malaikat, dan pihak atas Allah memerintahkan satu batalion malaikat. Tugas dia apa dia? Di pihak atas tugas dia Allah mengarahkan supaya membuka sayap, memayungi kita. Supaya apa? Supaya kita berada dalam majlis ilmu ini gah, tuan-tuan. Kenapa gah? Kerana dikelilingi oleh apa dia? Oleh orang-orang yang hebat. Malaikat ini bukan orang biasa, tuan-tuan. Malaikat ini orang yang hebat. Kita ni dijaga oleh orang yang hebat. Kenapa? Kerana majlis ini majlis hebat. Sebab itu kita dibayar dengan bayaran hebat. Pahala dia besar. Kenapa? Kerana Allah menagungkan. Sebab itulah, tuan-tuan, paling tenan majlis ialah majlis ilmu. Kenapa? Kerana kita hampir dengan malaikat. Kita dikelilingi oleh malaikat. Dan malaikat ni, tuan-tuan, dia dijadikan daripada nur, daripada cahaya, aura dia, getaran, dia membekalkan getaran aura yang positif kepada kita. Sebab tu tenang. Orang yang depression, orang yang stres, tuan-tuan, serabut dia, datanglah majlis ilmu, insya-Allah tenang sehingga terlena dia. Lain tak boleh lena, tuan-tuan, serabut fikir masalah dunia. Insya-Allah masuk dalam majlis ilmu, confirm kita recommend, tuan-tuan, dia boleh tenang. Kenapa? Kerana aura malaikat itu. Itu jangan tuan-tuan pelik kalau orang terlena dalam majlis ilmu. Majlis yang berkah. Baik, settle, tuan-tuan. Ingat dalam dia 3 sunat, 3 wajib. Sebab kadang-kadang saya selalu sebut, tuan-tuan, benda basic kenapa orang susah hati. Ustaz, saya tak sempat bar dulu, tak sempat kata adaan, tak sempat lillahi ta'ala. Apa status solat saya, ustaz? Susah hati dia. Kerana adaan saya tak sempat, lillahi ta'ala tak sempat. Lepas tu saya semayang kenapa? Tanya saya apa? Tuan-tuan semayang kenapa? Dia kata saya tak sempat lillah. Saya tanya dia, tuan-tuan semayang kenapa? Tak tahulah, lillah tak sempat. Kadang-kadang, tuan-tuan, lillah tu pun dia tak tahu. Kerana Allah, kerana perintah Allah. Dah jadi biasa dah. Dia jadi apa? Orang panggil budaya dah. Sebutan itu kadang-kadang tak menyerak dalam hati kita. Kenapa? Kerana dia tak faham. Tak menyerak pun. Usalli fardal zuhri 4 rakaatin ada. Dah lancar. Tapi hati tak feeling. Hati tak connect. Kenapa? Kerana bahasanya tidak jelas. Maknanya tak jelas. Jadi walaupun tak lillah, tuan-tuan, kita akan diterima oleh Allah Ta'ala kerana sunat kita sembahyang kerana lillah. Kenapa? Kerana tidak ada ibadat selain daripada Allah. Kerana ibadat ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Terus, tuan-tuan, kita nak jimat masa supaya kita boleh berhenti awal, boleh balik awal. Jadi kita jimatkan. Iklan tu sedikit-sedikit saja. Kemudian, tuan-tuan, dah niat, apa lagi yang kita perlu buat? Maka jika tiada niat mengangkat hadas yang kecil ketika basuh tangan, jawab dia, jika dia ada jawab. Ini dia punya gaya bahasa dan penulisan para ulama. Dia memang dia ada begitu. Jika dia ada nascaya. Jika tiada niat, nascaya hukum dia tiada sah wuduknya. Tiada sah wuduknya wujud seseorang itu.
Kemudian selepas dia niat, tempat dibasuh muka, basuh tangan siku, apa dia perlu buat? Kemudian ni selepas basuh tangan, ia sapu air di kepala. Tak wajib basuh tuan-tuan, sapu saja syarat dia. Mazhab kita Imam Syafi'i sekadar disyaratkan sapu, tidak disyaratkan basuh. Sapu ni air tak mengalir pun tak apa, letak saja. Air yang lembab-lembab di tangan kita, kita letak saja di rambut kita, di kepala kita. Dia beza sedikit dengan mazhab lain tuan-tuan. Mazhab kita ni sedikit saja. Jadi perbahasan sedikit. Kita akan bahas dalam wuduk. Kita tak lepas wuduk lagi kan? Tuan-tuan lepas dah? Saya rasa tak lepas lagi. Saya ambil driver tengah ni tuan-tuan. Lupalah tempat R&R yang telah kita berhenti. Jadi kita ambil tengah jalan ni. Saya rasanya tak lepas lagi wuduk. Kalau lepas dah sekejap tengok. Kalau lepas dah link. Tak lepas, dah lepas dah lepas wuduk. Okey, tak apa. Maknanya lagi simple. Sebab tuan-tuan dah tahu. Lepas dah tahu. Apa dia wuduk? Syarat basuh kepala ini dalam mazhab Imam Syafi'i dia sedikit. Ni kita perlu tahu makna sedikit. Qadar mana, nota mana sedikit. Jadi sedikit ni tuan-tuan, ulama kita, ulama mazhab Syafi'i paling sedikit. Mana paling sedikit? Ulama sebut dalam kitab Bajuri Ibnu Qasim, walaupun hujung rambut. Ini sedikit. Walaupun satu helai rambut. Dan kita letakkan air, kita sapu air, bukan basuh air, sapu saja. Mana sapu apa tuan-tuan? Sapu ini air tidak dicarak mengalir, tak bergerak pun air. Air lembab di tangan kita, kita letak saja. Mengalir ke tidak tuan-tuan? Tak mengalir. Itulah dia sapu dan mengalir, sapu dan basuh. Baik, isu dia sedikit. Kata para ulama dan kitab I'anatul Talibin dan kitab Bajuri Ibnu Qasim, sekiranya kita meletakkan, membasuh ataupun menyapu tangan kita di hujung sehelai rambut, maka sah. Kenapa? Kerana sedikit yang disyaratkan sapu kepala. Pastikan rambut sebahagian daripada kepala. Jangan rambut itu keluar daripada hak kepala. Kerana basuh itu kepala. Basuh itu kepala. Tak disyaratkan tuan-tuan, tak wajib kita kena kulit kepala. Cuma sunat. Ini beza wajib dan sunat. Kalau kena rambut saja tuan-tuan, rambut kita tebal, ini dahi bukan rambut. Setengah orang tuan-tuan dia sapu dahi. Dia sapu dahi saja. Orang kata sapu kepala, bukan sapu dahi. Dahi ini kawasan muka. Dia pun hantan sapu dahi. Tapi biasanya mazhab Syafi'i lulus. Kenapa? Dia sapu dahi terkena rambut depan. Dia sapu dahi tuan-tuan, dia akan terkena rambut depan ni. Sebab yang kita nak rambut yang berada di dalam kawasan kepala wajibnya. Kalau rambut panjang tarik keluar kepala tak sah. Ini tuan-tuan dah belajar kan? Kalau rambut panjang boleh tak letak di hujung rambut? Boleh, sekira rambut itu berada dalam kawasan kepala. Cara dia, kita tarik rambut ikut border yang paling dekat. Dia keluar tak? Keluar. Yang keluar tidak sah disapu. Ia kena sapu yang berada dalam kawasan. Ini saya tak nak detailkan kerana tuan-tuan dah belajar. Nanti kita akan ulang benda yang sama. Baik. Settle tuan-tuan. Kita terus. Kemudian ia sapu air di kepalanya, kemudian basuh kaki. Settle tuan-tuan, satu cara. Satu cara ini tuan guru kita ni dia terkenal dengan orang yang rajin. Detail satu persatu. Setengah kitab lain tuan-tuan dia bagi contoh 1 ataupun 2. Tapi tuan guru bagi 3-4 contoh. Habis. Muka, tangan, kepala, kaki, semua dia bagi contoh. Itu bagus satu contoh, iaitu sekiranya muka tidak boleh kena air, maka jika ia niat masa tayammum tadi mengharuskan sembahyang fardu. Ini pendetailan cara niat, kita dah sebut acak kali tuan-tuan. Maka disembahyang dengan satu niat itu, dengan dia satu fardu itu dan beberapa sunat. Dengan tayammum, maka disembahyang dengan tayammum satu fardu dan beberapa sunat. Beberapa jenis sunat. Dan jika ia hendak sembahyang fardu yang lain pula, contohlah tuan-tuan, dia ambil
dia ambil sebelum maghrib, dia dibenarkan untuk sembahyang fardu maghrib satu fardu saja, dan beberapa kali sembahyang sunat, ataupun beberapa rakaat boleh. Satu sembahyang sunat tapi banyak rakaat boleh, ataupun beberapa kali sembahyang sunat boleh. Maka jika ia hendak sembahyang fardu yang lain, dia nak sembahyang isyak pula tuan-tuan, apa dia perlu dia buat? Padahal belum batal wudu. Wudu dia tak batal. Kalau batal wudu kita ambil lain. Tapi isu yang kita nak bincang, wudu tak batal. Tayamum satu saja, apa yang dia perlu buat? Dia perlu tayamum, tak perlu wudu. Itu. Padahal wudu batal. Padahal belum batal wudunya, maka hendaklah ia seseorang itu tayammun pula, tayammun lain untuk solat fardu isyak. Tayammun pula niat mengharuskan sembahyang fardu, dan tiada wajib ulan basuh tangan, dan tiada wajib ulan sapu air di kepala, dan tiada wajib basuh kaki pula. Kenapa? Kerana wudunya belum batal. Tak perlu ambil wudu. Dia tayamum sekali lagi saja. Kenapa tak perlu package? Sedangkan package kerana wudu masih tak batal. Tayamum sahaja. Kenapa tayamum kena sekali lagi? Dah wudu tak batal, sepatut tak payah tayamum. Ni dia pun sebut kerana. Adapun sebab ulan tayamum pula kerana. Kenapa ulan tayamum? Kerana kaedah ataupun kerana formula. Tiada harus di sini mana haram. Tiada harus disembahyang dua fardu dengan tayamum yang satu. Tak boleh. Haram ditayamum, sembahyang dua fardu dengan tayamum yang satu, itu haram lagi, tidak sah. Beginilah kaedah tiap-tiap wudu yang tiada kamil. Tiada kamil ni tiada sempurna, melainkan kena ganti dengan tayamum. Samalah konsep dia. Sekiranya tiap-tiap wudu yang dipakejkan dengan tayamum diganti dengan tayamum, beginilah dia punya kaedah dia, melainkan serta tayamum. Itu beginilah kaedah tersebut di atas. Kaedah tu kaedah di atas. Apa dia kaedah dia? Tiap-tiap satu tayamum, satu fardu, satu tayamum. Itu kaedah dia. Beginilah kaedah tiap-tiap wudu yang tiada kamil, tiada sempurna, melainkan serta tayamum, melainkan kena ganti dengan tayamum. Baik, settle. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian tangan jua. Contoh kedua tuan-tuan, lepas muka tangan, lepas tangan kepala. Dia akan bagi contoh sampailah kaki. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian tangan jua, seluruh kawasan tangan tidak boleh kena air. Semua juzuk, kedua-dua belah tangan kiri dan kanan, kedua-dua belah tangan ini semua juzuk tak boleh kena air. Maka hendaklah basuh muka. Basuh muka, wuduk dulu. Pakej kan, kita dah sebut pakej tayamum dengan wuduk, maka kena wuduk dulu. Maka hendaklah basuh muka, niat mengangkat hadas yang kecil. Kemudian lepas basuh muka, tuan-tuan tak boleh basuh tangan hingga siku lagi. Kenapa? Kerana tangan hingga siku tak boleh dibasuh, tak boleh kena air. Apabila tak boleh kena air, nak kena ganti dengan tayamum. Kemudian ia tayamum, niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti basuh tangan. Niat settlekan tayamum, dah basuh muka tuan-tuan, niat saja aku ambil wuduk kerana Allah Subhanahu wa taala, settle wuduk. Tak boleh basuh tangan hingga siku. Kenapa? Kerana tak boleh kena air. Tak boleh sapu kepala lagi. Kenapa? Kerana tangan belum sempurna. Kaedah dia, formula dia, sebelum berpindah ke anggota lain mesti sempurna anggota sebelumnya. Apa dia anggota sebelumnya? Tangan hingga siku kedua belah kiri dan kanan. Macam mana nak ganti? Ganti dengan debu. Maka kita pun tayamum tuan-tuan. Niat tayamum kita ambil debu, niat letak di muka, niat dia aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu, ganti tangan, ganti basuh tangan. Dan satu lagi tepuk tangan hingga siku. Itu settle niat, settle tayamum. Selepas selesai tayamum,
Kita tayamum tadi di muka dan kita tayamum di tangan. Kenapa tayamum dua tempat? Kerana ini anggota tayamum dua tempat sahaja. Baru boleh tuan-tuan kita sapu kepala. Baru boleh pindah ke anggota yang ketiga. Kemudian sapu air di kepala. Kemudian sapu air di kepala dan basuh kaki. Settle tuan-tuan. Sapu air di kepala dan ambil air basuh kaki. Settle satu tayamum, satu wudu. Dah dua dah contoh. Contoh pertama muka, contoh kedua tangan hingga siku tak boleh kena air. Dan contoh yang ketiga iaitu kepala. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian kepalanya juga. Sekalian kepala tuan-tuan. Sekalian kepala mula daripada atas ini, gigi, rambut atas, sampailah di belakang ini. Kesemuanya tak boleh kena air. Kalau ada ruang sedikit boleh kena air, itu wajib diwudukkan. Tak boleh kerana semua kepala tak boleh kena air, maka diganti dengan tayamum. Maka hendaklah basuh muka niat mengangkat hadas kecil. Kemudian ia tayamum niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti basuh tangan. Silap. Bawah tangan. Maka hendaklah basuh muka niat mengangkat hadas yang kecil dan basuh tangan. Lepas basuh muka, kemudian kita ambil wuduk, basuh tangan hingga siku. Dan kemudian ia tayamum. Kenapa yang ketiga tayamum? Kerana kepala ini tak boleh kena air. Seluruh kepala tak boleh kena air, tak boleh nak basuh kaki terus. Kena settlekan, ganti dulu dengan tayamum. Ganti apa dia? Ganti tayamum kerana sapu kepala. Itu dia panggil. Maka hendaklah basuh tangan. Kemudian ia tayamum niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti sapu air di kepala. Tu niat dia. Kemudian basuh kaki, sama saja. Selesai tiga contoh. Masuk contoh yang terakhir tuan-tuan, contoh keempat. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian kaki juga. Ini contoh. Contoh dia, tiga lagi boleh kena air, satu saja tak boleh kena air. Kalau dua boleh kena air, dua tak boleh kena air, sama juga konsep dia nya. Tuan Guru sebut ni satu-satu dia nak bagi contoh, bagi kita clear konsep satu saja daripada empat. Tapi kalau dua pun sama, kalau tiga pun sama. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian kaki juga, mula daripada mata kaki sampai hujung kaki, sedikit peruan wajib tidak boleh tak boleh kena air, maka pengganti dia adalah debu tanah. Ganti di mana? Ganti di tayamum. Sapu di mana? Tayamum di mana? Tayamum di muka dan tangan. Ganti di kaki. Maka hendaklah ia basuh muka niat mengangkat hadas yang kecil dan basuh tangan dan sapu di kepala. Tiga anggota boleh kena air, buat macam biasa. Kemudian ia tayamum niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti basuh kaki. Kaki ni tak boleh kena air, lah sekali dia tayamum duduk lah sekali. Kenapa lah? Kerana anggota akhir. Kaki tu anggota terakhir, maka dia tayamum berada di lah sekali. Kemudian selepas dia basuh muka dengan ada niat, selepas dia basuh tangan sampai siku, selepas dia sapu kepala, kemudian tu makna kemudian niat mengharuskan sembahyang fardu. Selepas dia tayamum tu dengan niat apa dia? Niat mengharuskan sembahyang fardu, ganti basuh kaki. Penutup tuan-tuan. Penutup. Habis saya tempat contoh. 4 contoh ini satu demi satu contoh yang tak boleh kena air. Maka cara yang sama. Tata cara mengambil wuduk dan tayamum yang sama contoh dia. Baik, penutup ni jika kesemua ataupun dia panggil anggota wuduk berturut-turut, tak boleh kena air berturut-turut, dia panggil tertib. Mana contoh? Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian muka, dan sekalian tangan berturut-turut, dan sekalian kepala juga. Ketiga-tiga tertib wuduk tak boleh kena air.
Maka tata cara dia, maka hendaklah ia tayammum. 3 tak boleh kena air tuan-tuan. Muka, seluruh kawasan muka tak boleh kena air. Seluruh kawasan tangan hingga siku kiri dan kanan tak boleh kena air. Seluruh kepala tak boleh kena air. 3 anggota tak boleh kena air. Maka tata cara dia mudah saja tuan-tuan. Terus tayamum. Lepas tayamum itu baru basuh kaki. Kaki las. Maka hendaklah ia tayamum, niat mengharukan sembahyang fardu, ganti basuh muka dan ganti basuh tangan dan ganti sapu air di kepala. Kemudian hendaklah basuh kaki. Last sekali baru dia basuh kaki. Dan wajib ia niat ketika basuh kaki itu. Ketika dia niat di kaki itu, dia niat mengangkat hadas kecil ketika dia basuh kaki. Itulah niat yang keempat. Dia ada empat tempat niat wuduk sekira dipackagkan dengan tayammum. Ada kalanya niat di muka, ada kalanya niat di tangan sekira muka kena tayammum, ada kalanya niat di kepala sekiranya 2 anggota wuduk itu tayammum, dan sekira ada kalanya niat di kaki sekiranya kesemua lain itu tidak boleh kena air. Dan wajib ia niat tak kala yang ketika basuh kaki itu. Mana niat dia? Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Tempat sah dan wajib niat. Baik, ini simple saja tuan-tuan. Kita akan masuk isu yang keempat di sebelah sana bulan depan insya-Allah. Bulan depan muka surat 8 tu, muka surat 80 70 71 tuan-tuan. Muka surat 71 itu masuk kes yang keempat. Isu jabirah ataupun dipanggil sahibul jabirah, orang yang ada balutan. Itu dia agak detail. Kita akan masuk bulan depan. Baik, yang ni kita settlekan, baca dengan cepat tuan-tuan kerana dia mudah. Saya dah view awal kepada tuan-tuan. Tempat niat itu dia ada, kalau wuduk dia ada 4. Mana dia? Tempat sah dan wajib niat. Maka diketahui daripada yang tersebut itu, beberapa keterangan yang tersebut itu, akan bahawasanya tempat sah niat, mengangkat hadas kecil ni niat mengangkat hadas kecil, bukan niat tayamum, dan wajib niat. Sah niat dan wajib niat. Kalau tak ada niat maka tidak sah. Ini wajib niat. Wajib niat itu 4 tempat. Wajib niat mengambil wuduk, wajib niat mengangkat hadas kecil, 1 daripada 4 tempat ini. Kesemuanya ataupun keseluruhan 4 tempat. Niat apa tuan-tuan? Bukan niat tayamum, niat wuduk. Adapun niat tayamum kita akan belajar, iaitu tempat dia ada 2 tempat sekurang-kurang. Ketika kita mengambil debu dan ketika kita meletakkan debu di muka, itu tempat niat yang paling asas. Tak boleh kalau tak ada 2. Kalau ada 1 saja niat tak sah. Kerana tayammum sekurang-kurang niat 2 kali tempat dia. Ini bukan niat tayammum, ini niat wuduk dipackagkan dengan tayammum. Tempat pertamanya tak kala ini ketika basuh muka. Sekiranya muka boleh kena air. Kalau muka boleh kena air, tempat niat mengangkat hadas kecil tuan-tuan di muka. Kenapa di muka? Kerana tangan tak boleh kena air. Di muka boleh kena air, tangan tak boleh kena air, ataupun isu-isu lain. Yang keduanya terkadang wajib niat. Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, tak kala ketika basuh tangan. Kenapa niat ketika basuh tangan? Kerana tangan anggota yang mula-mula boleh kena air. Muka tak boleh kena air, muka kena tayamum. Maka anggota pertama boleh kena air mana? Tangan. Yang kita dah bahas tadi. Maka niat dia di tangan. Tiada sah niat dahulu sebelum daripada basuh tangan. Jangan niat sebelum tempat wajib tuan-tuan. Tempat wajib dia tangan. Ketika air kena di tangan ataupun ketika air masih mengalir di tangan, ketika itu pastikan ada terlitah di hati kita, ada detikan di hati kita, aku mengambil wuduk ataupun aku mengangkat hadas kecil. Itu jangan terlitah awal sebelum basuh.
Ketika kita nak basuh tuan-tuan, kita terlintas di hati kita, aku mengambil wuduk, kemudian kena air di tangan, kita ratakan seluruh kawasan tangan tanpa ada niat, maka tidak sah wuduk kita. Seolah-olah sepertilah tuan-tuan takbir, niat awal sebelum takbir solat. Mana dia contoh tuan-tuan? Sebelum takbir berdiri tegak, usalli lillahi ta'ala, terlintas di hati dia, aku semayan fardu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kosong tuan-tuan, zero daripada niat, maka tidak sah sembahyang dia. Mazhab al-Imam Syafi'i. Inilah tuan-tuan, ada orang yang mendakwa, dia kata sah sembahyangnya kerana niat ini boleh di rumah lagi pun boleh. Jangan kata di masjid, jangan kata ketika usalli lillahi ta'ala kena ada niat di rumah. Masa tuan-tuan ambil kunci motor, tuan-tuan ambil kunci kereta, ada tak niat nak pergi sembahyang solat jemaah? Ada tak niat nak solat maghrib? Ada tak niat nak solat isyak? Ada. Itulah niat. Kenapa nak susah-susahkan? Sah ataupun tidak niat? Sah lah dia, kita tak sah. Jangan terkeliru tuan-tuan. Jangan panggil pendakwah macam ni, membangunkan jemaah. Jemaah dah terima lama dah. Kenapa dia kata sah pula? Kita belajar daripada kecil sampai ketua, tak sah. Kenapa tak sah? Niat dia ada tempat dia. Mana tempat dia? Dalam takbir. Mana takbir? Mula sebelum ra. Itu takbir. Mula sebelum ra mesti ada niat. Jangan niat selepas, jangan niat sebelum. Kenapa? Itu di luar daripada takbir. Ini tuan-tuan sebenarnya yang saya sebut tadi ialah mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi tempat dia luas. Mazhab Maliki tempat dia luas. Bukan takbir. Di luar takbir sempat. Jangan lepas takbir je. Ada juga orang niat lepas takbir. Allahu Akbar. Terlintas hati, aku sembahyang fardu isyak. Lepas takbir baru niat. Kalau sembahyang Jumaat biasa berlaku. Sembahyang Jumaat tuan-tuan, dia terlupa niat Jumaat. Dia terlupa niat Jumaat. Terpatut dia kena niat sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat imam. Mengikut imam, dia terlupa. Terlintas apa? Aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Taala terlupa pula niat duduk belakang imam. Dia pun niat lepas takbir. Sah ataupun tidak? Sah. Tetapi makruh, tidak ada fadilat 27. Itu. Baik, settle. Tapi boleh ikut dia. Sah. Yang ketiga tuan-tuan, dan ketiganya niat sahaja. Pertama settle, kedua settle. Ni silap ni. Baik. Okey, kedua. Tiada sah niat dahulu daripada basuh tangan dan kemudian daripada basuh tangan. Tak. Sebelum basuh tangan, selepas basuh tangan tak sah niat. Belum sembahyang, belum takbir, selepas takbir tak sah niat. Sama je konsep dia. Dan ketiganya terkadang wajib niat. Sahaja aku mengangkat hadas. Terkadang wajib niat. Apa dia niat dia? Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Bila? Ketika sapu air di kepala. Kenapa? Ketika sapu air di kepala baru kena niat? Kerana anggota pertamanya yang boleh kena air ialah kepala. Tu. Dia kena ada. Maka tiada sah wuduk niat dahulu daripada sapu air di kepala, dan niat kemudian yang selepas daripada sapu kepala tak sah. Dan last sekali, keempatnya daripada 4 tempat niat. Terkadang wajib niat. Mana dia? Sahaja aku. Sahaja ni tak boleh tinggal tuan-tuan. Sahaja ni memang tak boleh tinggal. Kena ada. Kalau tak ada sahaja, kita pun tak puas hati. Kalau tak ada sahaja, kena ada sahaja aku. Nawaitu, kena ada nawaitu. Sahaja aku. Kenapa kata sahaja aku ni? Kadang-kadang orang kata sahaja aku tu, ini generasi muda. Generasi muda dia tak tahu punca sahaja tu kan. Dia condemn aja pandai. Dia pandai-pandai condemn, tapi dia tak tahu punca. Dia kata sahaja ni tak perlu. Kenapa? Kerana penterjemahan itu tidak mendasari dengan konteks dengan ayat yang sebenar. Tuan-tuan, ayat dia usalli, aku sembahyang, mana ada sahaja? Dia belajar Arabik, belajar bahasa Arab saja. Tak belajar fiqh. Fiqh, panduan itu dia kena gali, kena ukur dengan ilmu fiqh. Baru dia tahu di mana sahaja. Kalau bahasa Arab usalli aku, tidak ada sahaja. Tetapi ulama kita menterjemah, mengeluarkan fiqhnya.
sahaja aku. Jadi usalli tuan-tuan bahasa Arabnya aku sembahyang. Tetapi ulama kita lengkap, dia mengeluarkan kandungan usalli menjadikan sahaja aku. Kenapa tuan-tuan sahaja aku? Kerana sahaja itu berasal daripada makna niat qasdun syai'in muqtarinan lil fi'li. Itu makna niat. Kan usalli itu niat aku sembahyang, itu niat. Maka niat ini tuan-tuan apa dia? Sahaja itu merujuk kepada makna niat. Apa dia makna niat tuan-tuan? Sedar hati, realize. Sedar hati, ingat hati, sengaja. Itu makna sahaja, sengaja. Asal makna sahaja ini sengaja aku takbir Allahu Akbar, bukan panggil terbiasa. Ketika Allahu Akbar, tak sedar hati dia berada di tempat lain. Auto sahaja mulut dia terbiasa Allahu Akbar. Macam tuan-tuan telatah Allahu Akbar. Sengaja ke dia nak sebut? Dia tak sengaja sebut, tapi tersebut Allahu Akbar. Tak apalah, baik tersebut Allahu Akbar, dia nak sebut benda lain, kan? Melantah dengan takbir Allahu Akbar, bagus. Jolok tu haji Allahu Akbar ustaz, baguslah. Jangan dia sebut benda lain. Tu haji sengaja tak sebut tadi? Tak sengaja, tapi itu tuan-tuan bukan sengaja. Makna dia tidak ada niat. Kenapa niat? Ialah qasdun syai'in. Qasdun ini ingat hati, sedar hati. Hati kita memang sengaja. Kenapa sengaja sebut? Kerana dia ingat, dia sedar, dia aim, dia tuju hati. Maka tuju hati itu bahasa moden kita panggil tuan-tuan lintasan hati. Bahasa moden tuan-tuan kita panggil apa dia? Kita panggil detikan hati. Detikan hati beberapa saat saja Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, detikan beberapa saat. Apa yang didetik? Aku solat fardu maghrib. Itu detikan. Maka ulama kita mengeluarkan kandungan usalli menjadikan sengaja aku takbir. Makna sengaja aku sembahyang, bukan tu. Untuk menjawab dakwaan, dia kata sengaja itu bukan terjemahan yang tepat. Kerana yang tepatnya lah aku sembahyang. Pandai juga dia tuan-tuan. Memang pandai pun, tapi memandai-mandai saja. Jawab dia last sekali tuan-tuan di bawah itu. Maka tiada sah wuduk niatnya dahulu daripada basuh kaki, dan tiada sahnya niat kemudian daripada basuh kaki. Istimewa lebih-lebih lagi pula tiada sah wuduk dengan tiada ada niat sama sekali. Wallahu a'lam tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung kes yang terakhir bulan depan. Kita akan jumpa lagi bulan depan untuk bincang kes yang keempat dalam 4 isu, 4 kes tata cara mengambil wuduk ataupun tata cara tayammum dengan sebab sakit tak boleh kena air. Ini antara benda yang penting tuan-tuan, isu bulan depan. Kenapa penting? Kerana dia agak praktikal dengan kita. Orang tanya kita, memang banyak tuan, isu-isu ni banyak. Kalaulah balutan di tangan, tayammum dan wudu, impak dia, kesam dia, adakah wajib qada ataupun tidak? InsyaAllah kedua-dua isu itu kita akan bincang. Tata cara yang pertama kita tahu, yang kedua kita nak bincang yang paling penting tuan-tuan, apa dia? Status solat kita wajib qada ataupun tidak. Kita perlu ingat 3 ciri. Ini antara panduan, ciri dan syarat yang kita perlu tahu, perlu ingat. Untuk apa? Untuk menhukumkan status solat itu wajib ataupun tidak qada. Paling mudah saja tuan-tuan, tak payah. Kenapa? Kita perlu ingat dia punya syarat saja. Kalau cukup syarat, wajib tak wajib qada. Tak cukup syarat 3, wajib dia qada. Walaupun dalam masa yang sama dipakejkan tuan-tuan, tayammum pun dia buat dan wuduk pun dia buat, sepatutnya secara umumnya tak perlu dia qada kerana lengkap. Tempat yang tak boleh kena air diganti dengan debu. Tempat yang tak boleh kena debu, tempat yang boleh kena air dah sempurna. Tempat yang tak boleh kena air diganti dengan debu. Bermakna debu dan air seiring, tak perlu qada. Tetapi ada situasi yang perlu qada sekiranya tidak lengkap 3 syarat. Wallahu a'lam. Ya. Boleh. Ya. Tak boleh kena air? Air dan debu tak boleh kena. Maksud dia, contoh dia macam mana tu? Nak tayammum tak boleh?
Tak boleh kena debu. Okey. Tak boleh, debu tak boleh kena atas tempat luka. Debu tak boleh kena atas tempat luka, dan air pun memang tak boleh kena tempat luka. Memang tak boleh buah atas tu. Debu. Biasanya kes ni tuan-tuan, biasanya kes ni balut. Kes ni lah yang kena balut. Apabila balut, maka isu dia tuan-tuan, adakah kita kena tayamum debu di atas balutan? Contoh tangan kita. Ini kita akan bincang bulan depan, cuma kita nak jawab awal. Tangan kita ni tuan-tuan, tangan kita contoh baru luka. Air pun tak boleh kena baru luka, debu pun tak boleh kena atas ni kerana baru luka. Maka biasanya kes yang macam ni doktor akan balut. Kalau tak boleh kena air, biasa doktor akan balut. Apabila balut ini, maka apa isu tuan-tuan? Isu dia, kita tempat yang boleh kena air kita wudukkan. Dan nak tayamum, nak kena tayamum, tayamum di mana? Dah ada balutan, tak boleh kena debu. Inilah isu yang kita akan bincang. Atas, kita syarat saja ratakan atas balutan. Air pun kita rata atas balutan, dan debu pun kita rata atas balutan sahaja. Yang kan tempat lain boleh kena debu, tempat lain boleh kena. Wuduk pun boleh kena, debu pun boleh. Kita package. Cuma kita akan bincang, nak mula debu dulu ke, nak mula tayamum dulu, nak mula wuduk dulu. Kan tempat boleh kena air ni, sebahagian boleh kena air ni, kena wudukkan. Dan tayamum pun di sini kena tayamum. Kenapa? Tayamum kan muka dengan tangan, ganti tempat tak boleh kena. Ganti tempat tak boleh kena. Kedua-dua kena tayamum. Tempat yang sama, dia panggil anggota wuduk dan anggota tayamum. Boleh kena air? Ya, tempat tu boleh kena air, kena airkan dia, wudukkan dia. Kemudian tayamum. Lepas tayamum, baru boleh pindah kepada anggota sapu kepala. Isu dia di sini memang tak boleh masuk air dan tak boleh masuk debu. Inilah isu dia, wajib qada. Wajib qada. Dia ada 3 syarat kita akan bincang semua tu. Okey, balutan tak ada. Memang kosong, tapi tak boleh kena air. Sama juga. Tak boleh kena air, memang tak boleh buah air atas tu, dan debu pun tak boleh kena, tak payah buah debu atas tu. Tak payah debu. Sama, bau luka contoh, tapi kita tak nak balut. Luka tak nak balut. Debu tak boleh kena, air tak boleh kena, biarkan. Contohlah bulatan ni tuan-tuan, bulat ni 2 inci bulat, air boleh kena ke tidak? Tak boleh kena. Debu boleh ke? Debu tak boleh juga. Kalau kena debu sakit, sebab bau luka saja. Tempat yang tak boleh kena debu dan tak boleh kena air tuan-tuan, jangan airkan dia dan jangan debukan dia. Tata cara dia macam mana tuan-tuan? Airkan, wudukkan tempat yang boleh kena, kemudian tayamum tempat yang boleh kena, tinggalkan bulatan yang tak boleh kena debu dan tak boleh kena air. Status solat ini wajib qada. Kerana dapat 1 daripada 3 syarat. Semua anggota. Semua anggota tak boleh kena air. Semua anggota tu ada 2. Satu, semua anggota wuduk, 4 wuduk tak boleh kena air. 1 ruan pun tak boleh kena air. Dan tanah, 1 ruan pun tak boleh kena debu. Satu isu yang kedua, seluruh badan dia terbakarlah. Contohlah terbakar tuan-tuan. Terbakar bau-bau, terbakar tak boleh kena debu. Ni, debu tak boleh kena. Wuduk pun tak boleh kena, debu pun tak boleh kena. Maka dia nak buat macam mana? Maka debu pun tak boleh kena, air pun tak boleh kena, wuduk pun tak boleh, tayamum pun tak boleh, solat pun tak boleh. Solat boleh, dia wajib solat tanpa 2 alat. Orang panggil apa? Tanpa ada debu, tanpa boleh kena debu, tanpa boleh kena air. Apa status solat ini? Dia panggil solat orang yang tak ada, sama konsep dia, solat orang yang tak ada 2 alat bersuci. Solat orang yang tak ada 2 alat bersuci ni, dia special case. Solat dia, tuntutan dia wajib solat, dan status solat dia dipanggil solat yang menghormati waktu, ihtiramul waktu. Apabila dia ada 2 alat bersuci, ataupun apabila dia boleh kena air dan boleh kena debu, wajib dia qada lain. Dia sama je.
Sama je. Jadi dia begini. Cuma ada pandangan, tapi kita ambil yang muktamad. Kita ambil yang muktamad. Dia khilaf, ada tempat khilaf, tapi muktamad kebanyakan begitulah kaedah dia. Kaedah dia, kalaulah benda sunat kita wudu, kita sunat ambil wudu, kalau wajib tak apalah, kita tak nak bincang wajib. Kalau sunat ambil wudu, maka makruh kita ibadat tanpa wudu. Dan makruh ini dia akan menternafi ataupun menafikan pahala. Dia tidak ada pahala. Boleh ke buat dia? Boleh. Cuma dia ternafi pahala. Ini walaupun ada pandangan yang mengatakan tak ternafi pahala, tapi kita nak ambil yang kuat. Contoh apa tuan-tuan? Contoh kita azan tanpa wudu. Apa status orang azan tanpa wudu? Status dia makruh. Apabila makruh, dia ternafi pahala. Contoh yang kedua apa dia? Contoh yang kedua, baca Quran. Sunat tuan-tuan, sunat baca Quran ada wudu. Tapi kalau baca tanpa wudu, kita ada wudu pun, baca tanpa wudu, sah ataupun tidak? Sah. Tetapi pahalanya tidak ada. Apa makna sah? Tidak haram, diterima oleh Allah kalau bacaan betul. Tetapi pahalanya Allah tak bagi. Kenapa? Kerana tak mengikut piawaian dia. Dia nak sucikan badan kita daripada hadas kecil, baru dia ambil ada wudu. Baru ada pahala. Sebab itu bacaan, bukan sentuh. Sentuh memang haram lah. Bukan sentuh Quran, tapi bacaan Quran tanpa wudu haram. Itu makruh, ternafi pahala. Kalau tuan-tuan biasa dengar, ada juga kata ada pahala, tak apa, sebab dia ada khilaf. Tapi kita sebut yang mu'tamad, wallahu a'lam. Kalau ada hati, dalam hati dapat pahala juga. Tak ada wudu. Sama juga kalau ikut pendapat yang kuat, sama juga. Dalam hati kalau tidak ada wudu, sama juga. Tapi kalau ada wudu, dalam hati tetap ada pahala. Tapi siapa yang reka dalam hati mereka tak dengar? Ini Allah, urusan Allah Ta'ala, bukan mereka. Kalau yang jenabah tak ada wajib. Makruh, semua makruh. Apa pun dia buat, baca Quran makruh, zikir makruh, selawat makruh, masuk masjid haram. Tak makruh. Bukan. Apa dia? Sama makruh, ya tak haram. Baca Quran tak haram. Tapi ingat, dia baca Quran niat zikir. Kalau dia baca Quran niat Quran kerana dia tak mandi wajib lagi, tak boleh. Haram. Macam orang haid. Orang haid dia dah kering darah haid. Haid ni orang berada dalam hadas besar. Orang haid dia kering darah haid tapi tak mandi wajib, dia boleh tak berzikir? Boleh berzikir, tapi makruh. Kalau baca Quran niat Quran haram. Kerana orang yang mandi, orang yang berada dalam hadas besar, antara larangan dia tuan-tuan, larangan dia, sebab tu dia panggil besar, kerana larangannya besar. Kenapa panggil hadas kecil? Larangannya kecil. Larangan hadas besar lebih kurang 12 dalam kitab kita ni, ataupun 13. Larangan hadas kecil, larangan hadas besar. Salah satunya ialah haram membaca Quran dengan niat Quran. Tapi kalau dia baca niat, walaupun niat zikir tak apa. Walaupun dia baca ayat Quran tapi zikir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia hafizah. Kemudian niat apa? Niat zikir. Zikir apa? Quran. Ya, Quran itu pun zikir. Wallahu a'lam. La salah lah. Lillah. Bila habis satu fardu, maknanya kita tayamum. Kalau kita kata kita masa kita wudu itu kita buat dua tayamum. Jadi bila habis nak solat satu fardu lagi tu, kena tayamum. Dua tayamum lah. Kena tayamum lain. Wudu tak apa, wudu kita tak batal. Tayamum aja lain. Kena dua tayamum. Tayamum kita niat menggantikan anggota. Sama aja. Dia wuduk saja. Dia kenapa? Kerana ini ikut orang panggil ta'abbud. Ta'abbud ni apa dia? Walaupun tak batal, sepatut batal buat tayamum. Ini kita panggil ta'abbud. Ta'abbud ni ikut formula. Memang itu kaedah dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Taala. Satu fardu dibenarkan satu tayamum dibenarkan satu fardu saja. Maka sebab batal wuduk tak menjadi isu, tapi kalau wuduk tak batal, tetap tayamum kita kena renew juga. Maksudnya tayamum kena tertilah kalau kata dua anggota yang silang ni. Kaki ni kita niat tayamum tu mula-mula kena mesti buka dulu baru tayamum keluar baru untuk gantikan kaki juga. Macam
Sama. Cuma kita tak basuh je. Tata cara sama. Cuma kita tak basuh kaki, tak basuh tangan. Contoh kita tayamum ni kerana ganti tangan. Kan? Contoh. Tayamum kerana ganti tangan. Tangan yang tak boleh kena air. Maka kita tayamum. Jadi tayamum ni niat apa? Niat ganti tayamum mengharuskan fardu, ganti basuh tangan. Lepas tu selesaikan anggota tayamum kedua. Settle. Kenapa settle? Kerana patutnya kena basuh sapu kepala, sepatutnya kena kaki. Tapi oleh kerana tak perlu basuh, hanya tayamum sekali saja. Boleh? Kalau kata macam air ataupun macam yang beri kan, kita kakak dia tidak mustakmal kan. Dia anggota yang sama. Air ataupun kita yang tayamum. Okey. Jadi kita tangan cerah sini, kita kakak. Dia tidak mustakmal kan. Mustakmal juga. Dia mustakmal ini sebab tu tata cara kita apabila kita tayamum ni. Jadi mustakmal ni dia gugur. Apa takrif mustakmal? Mustakmal ni debu yang gugur. Pertamanya debu yang digunakan untuk tayamum yang wajib. Debu yang digunakan untuk tayamum yang wajib. Lepas tu pula gugur daripada anggota. Selagi tak gugur tak apa. Dia bercerai. Mana gugur ni bercerai. Contoh kita angkat. Tak angkat lepas tu pusing. Sebab tu dia kena pusing. Dia tak boleh angkat. Pusing sampai sini. Yang kita buat, lepas tu kita angkat. Yang gugur ni baru mustakmal. Yang gugur ni, yang ada di tangan kita tak apa. Yang di tangan kita ni tak menjadi isu. Setengah orang yang menjadi kekeliruan ialah di tangan kita ni. Dia gugur daripada anggota. Anggota ni gugur tu, maka tak boleh. Perlu pun anggota yang sama. Dia tak boleh. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan lagi simpan bulan depan. Bulan depan tak ada soalan, jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.